warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan buat doktor dan rakan-rakan saya sekalian. Saya Nur Najihah binti Tajuddin, pemegang kad metrik D20211098200. Hari ini saya akan membentangkan atau berkongsi berkenaan dengan bencana alam di Malaysia dan kesan-kesannya. Seperti yang anda semua tahu, di Malaysia telah berlakunya pelbagai bencana alam yang telah mengakibatkan kerosakan kemudahan, keperluan maupun alam flora dan fauna. Di sini saya akan menguraikan sedikit sebanyak tentang apa itu bencana alam dan kesannya terhadap Malaysia setakat ini. Kita bermula dengan definisi bencana alam. Bencana alam ialah kesan buruk yang berlaku akibat gabungan antara aktiviti manusia dan aktiviti semula jadi. Ianya terdiri daripada gempa bumi, gunung berapi, tanah runtuh, banjir kilat, taufan, tsunami, puting beliung dan bermacam lagi. Bencana ini tidak dapat dijangka kedatangannya, tetapi ianya akan menunjukkan tanda-tanda agar dapat dikesan oleh manusia. Contohnya, sebelum berlakunya tanah runtuh akan berlakunya permukaan jalan mendap. Manakala bagi banjir kilat, hujan lebat akan berterusan dalam jangka masa yang lama. Perkara ini akan menjadi lebih teruk sekiranya persekitaran tidak dapat membantu dalam meringankan risiko bencana alam ini, seperti adanya longkang-longkang yang tersumbat, pembinaan rumah di lereng-lereng bukit dan pelbagai lagi. Untuk pengetahuan semua, sejak kebelakangan ini, bencana alam di Malaysia sering terjadi. Hal ini kerana perubahan iklim yang tidak menentu dan pelbagai lagi aktiviti pembangunan yang manusia hendak lakukan sehingga menyebabkan pencemaran. Pencemaran dari segi udara, air maupun alam sekitar. Seperti yang berlaku pada tahun 2014, banjir besar telah melanda hampir seluruh kawasan di pantai timur. Bencana ini telah menyebabkan banyak rumah-rumah, kedai, sekolah yang tenggelam. Ianya telah menjejaskan ramai pihak yang terlibat. Banyak keluarga yang mengalami kerugian dari segi wang, harta benda, keperluan dan lain-lain. Sebelum ini, banjir besar di Malaysia pernah berlaku pada tahun 1926, 1967 dan 1971. Banjir besar yang berlaku pada 1926 telah dikenali sebagai Bah Besar dan juga dikenali sebagai The Mother and Father of All Floods oleh J.M. Ghaly. Seterusnya kita beralih kepada jerebu. Jerebu adalah satu fenomena atmosfera di mana debu, habuk dan asap mencemar permukaan langit dan pandangan. Faktor jerebu yang berlaku kebanyakannya adalah berpunca daripada pembakaran terbuka, pembakaran hutan, asap kenderaan dan pembakaran bahan api fosil daripada kilang. Ketika berlakunya fenomena jerebu di Malaysia pada tahun 2016, mungkin ianya berpunca daripada pembakaran haram secara besar-besaran. Perkara itu mungkin menguntungkan bagi mereka, tetapi kesannya akan menyebabkan tahap kesihatan masyarakat akan terjejas. Terdapat banyak keburukan yang akan berlaku kepada manusia apabila fenomena ini berlaku, iaitu apabila jerebu ini sudah tercemar di kawasan anda, maka dalam jangka masa pendek anggota badan manusia seperti mata, hidung dan tekak manusia mungkin akan mengalami kerensaan akibat jerebu. Mata akan menjadi merah, sistem pernafasan akan bermasalah kerana ianya sudah menghirup udara yang telah tercemar. Selain itu, risiko bagi penyakit jantung dan paru-paru juga akan meningkat apabila pesakit terdedah kepada udara jerebu ini. Kesan bagi dalam jangka masa panjang pula, saluran darah juga akan terjejas yang mana ianya boleh menjurus kepada penyakit vaskular. Selain itu, jerebu juga menyebabkan peningkatan risiko kematian kerana penyakit kardiovaskular dan mampu mengurangkan jangka hayat seseorang. Golongan lemah seperti bayi dan warga emas juga berisiko tinggi dalam fenomena jerebu ini kerana berkemungkinan antibodi mereka tidak cukup kuat untuk menampung pencemaran udara tersebut. Contohnya, sistem pernafasan bayi, terutamanya yang baru lahir. Mereka amatlah sensitif terhadap kualiti udara yang tercemar. Bayi boleh mengidap penyakit asma atau bronkitis jika saluran pernafasan mereka terganggu. Penyakit ruang kulit juga boleh berlaku kerana jerebu boleh merosakkan hidung, tekak, kulit dan mata bayi. Bagi golongan warga emas pula, disebabkan mereka mempunyai jantung yang lemah akibat faktor umur, mereka lebih senang untuk bersin dan batuk apabila berhadapan dengan jerebu. Tambahan pula, ianya akan menjadi lebih teruk dan boleh mencapai tahap kritikal jika mereka mempunyai penyakit kronik yang sedia ada seperti tekanan darah tinggi, kencing manis dan masalah jantung. Malaysia bernasib baik kerana fenomena jerebu yang teruk tidak selalunya terjadi dalam jangka masa yang lama. Ianya cuma mengambil masa dalam beberapa hari atau minggu sahaja. Terdapat banyak lagi jenis bencana alam yang pernah terjadi di Malaysia, tetapi ianya akan mengambil masa yang lama untuk saya uraikan. Cukuplah sampai di sini. Sedikit pesanan untuk akhiran kata iaitu kita jaga kita. Sekian, terima kasih.